Jcom itu propaganda kerajaan, ya. Kami kerja dengan kerajaan. Kerana orang politik merasakan bahawa Jcom ini alat politik, maka ada orang politik nak cuba-cuba mempengaruhi Jcom. Masyarakat menganggap Jcom ini menyimpan cyber troopers. Masyarakat menganggap Jcom ini tempat di mana kita membuat strategi komunikasi. Jcom sebagai alat politik dan propaganda kerajaan. Kalau alat politik tidak betul, kita tidak mengikut arahan parti politik. Tak ada. Saya di sini tidak ada parti politik yang boleh datang untuk mengarah kami di Jcom buat apa-apa yang mereka mahu. Tetapi kalau Jcom itu propaganda kerajaan, ya. Kami kerja dengan kerajaan. Tujuan kami di sini pun adalah untuk mempertahankan dasar-dasar kerajaan, menjelaskan dasar-dasar kerajaan. So, saya sudah beritahu tadi, Jcom dia Jabatan Perdana Menteri. Maka kesediaan Jcom untuk mempertahankan Perdana Menteri, mempertahankan dasar-dasar kerajaan. Apakah mempertahankan Perdana Menteri sebagai satu institusi negara? Mempertahankan dasar-dasar kerajaan untuk negara. Itu propaganda parti politik? Tidak. Itu propaganda kerajaan. Memang betul pun. Kerana kami bekerja dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Untuk bajet 2023 tak sampai 19 juta pun. Apa yang banyaknya? 19 juta untuk kita bayar gaji pekerja, emolument, untuk kita buat program, ya, untuk kita bagi latihan kepada staf. Itu je gajinya. Itu untuk buat sedikit perbelanjaan penyelidikan. Itu sahaja. So, apa yang dikatakan 11 juta itu banyak? Daripada mana datanya? Ya, sebab itu persepsi tentang Jcom ini terlalu negatif di luar. Tetapi dalam keterbatasan itu, persepsi yang sebegitu, kami di Jcom akan bekerja kuat. Ya, bekerja kuat. Pertama, saya cakap menyampaikan 3 fokus utamanya tadi. Untuk melahirkan masyarakat yang berbudaya ilmu, memahami digital, semangat patriotisme yang tinggi, dan mengangkat Malaysia Madani. Itu jelas dari segi fokusnya. Kita juga akan mempertahankan Perdana Menteri, akan mempertahankan dasar-dasar kerajaan. Dan ini saya nak bagi tahu, bukan bermakna kita bermain politik, tidak. Okey, sebagai pegawai kerajaan, we serve the government of the day, dan saya di sini memang saya hendak mempertahankan apa yang saya sebutkan tadi. Cabaran itulah persepsi negatif. Jadi kerana orang politik merasakan bahawa Jcom ini alat politik, maka ada orang politik nak cuba-cuba mempengaruhi Jcom. Kalau cabaran dari segi projek, tak ada. Ya, cabaran-cabaran itu saja mengganggu kerja kami untuk turun ke bawah. Lain-lain kita tak ada menghadapi masalah yang ketara. Cuma perlu selalu berusaha untuk mengatasi persepsi negatif rakyat kepada Jcom, supaya mereka boleh menerima kami bila kami turun ke lapangan, bahawa kami adalah jentera kerajaan yang turun untuk bersama rakyat menjelaskan dasar-dasar kerajaan. Itu sahaja. Yang dulu saya kritik jasa, sebab jasa itu jelas dia digunakan sebagai satu propaganda parti oleh kerajaan yang memerintah. Jcom di bawah Tan Sri Muhyiddin, di bawah Datuk Seri Ismail Sabri, saya tak kritik pun, tak ada. Dan sekarang ni saya yang ketiga di sini. Saya terima realiti Jcom ini dia panas kerana salah faham masyarakat. Masyarakat menganggap Jcom ini menyimpan cyber troopers. Masyarakat menganggap Jcom ini tempat di mana kita membuat strategi komunikasi. Tidak, saya ini komunikasi community untuk bersama rakyat. So salah faham dan seperti itulah yang menimbulkan persepsi negatif rakyat terhadap Jcom.
Apalagi kalau kebelakangan ini kan saya selalu ada ketikanya saya menulis untuk mempertahankan Perdana Menteri. Dan mereka kata itu campur tangan politik, itu bukan. Itu adalah daripada kesedaran kami sendiri di JECOM untuk menulis sebagai mempertahankan Perdana Menteri, kerana kita fikir Perdana Menteri diserang tanpa Perdana Menteri diserang dan memerlukan pembelaan, dan kami datang mempertahankannya. So itulah kehidupan saya di JECOM sejak hampir 2 bulan. Saya telah pulang ke Malaysia, telah mengambil keputusan untuk kembali bertugas di negara kita. Jadi soal kenapa saya meninggalkan Gorontalo itu telah tidak timbul. Ya, PM memang saya kembali, tujuannya jelas. Saya mahu bersama dengan Perdana Menteri ini, saya menyumbang kepada negara saya sendiri, dan saya yakin Malaysia Madani adalah terbaik untuk saya menyumbang bakti saya di usia yang masih ada. Saya mahu JECOM berjaya melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Ya, turun ke bawah, mendekati rakyat, membantu rakyat. Saya mahu itu. Saya mahu kita punya sentuhan JECOM dengan rakyat itu rapat. Saya mahu itu. Yang kedua, saya mahu untuk waktu seterusnya supaya ahli-ahli politik lah, ya, tidak lagi mempunyai persepsi yang negatif kepada JECOM sebagai alat parti. Katalah kami sebagai alat kerajaan, we are happy with it. Kerana memang kami di sini pun untuk itu. Jangan kalau setiap parti yang memerintah muncul pula parti lain kata JECOM itu alat parti, JECOM itu alat parti. Dia faham sebagai inilah jentera kerajaan.